panjang juga bab ni pun. Sebenarnya bab haji ni panjang lagi. Habis ni pun banyak lagi. Dia perdetailkan, dia perincikan satu demi satu pula. Perbahasan yang telah disebutkan sebelum ni secara umum. Kena terjemah dulu. Baca saja tadi. Bab haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad, daripada ayahnya, katanya, ini kata ayahnya Muhammad, kami masuk menemui Jabir bin Abdullah. Dia bertanya tentang orang-orang yang datang hingga dia sampai kepada saya. Faqultu, saya menjawab, yakni pertanyaan dia, saya Muhammad bin Ali bin Husain. Dia pun menghulurkan tangannya kepada kepala saya, ke arah kepala saya. Fanaza'a zirri al-a'la. Dia pun membuka butang baju saya yang paling atas, butang paling atas. Kemudian dia buka pula butang baju saya yang paling bawah. Kemudian dia meletakkan tapak tangannya di antara dua tetek saya, di antara dua tetek saya. Saya pada ketika itu masih lagi muda belia. Dia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku, tanyalah amma syi'ta, tentang apa yang engkau mahu. Saya pun bertanya dia. Pada ketika itu dia telah buta. Wa hadarat waktu salah, waktu sembahyang pun masuk. Dia pun bangun dalam kain, yakni dia bangun dalam keadaan dia memakai satu kain, sehelai kain dengan berselimut. Dengan kain itu, bila dia meletakkan di atas bahu kanannya, raja'a tarafahu ilaihi, dua hujung kain itu akan kembali kepadanya, yakni akan jatuh. Min sighariha, kerana kecil kainnya, kainnya tidak panjang sangat. Waridauhu ila jambih, sedangkan selimutnya ada dekat dia. Alal misjab, tergantung di penyangkut baju. Fasalla, dia pun bersembahyang dengan mengimamkan kami. Faqultu, selepas itu saya bertanya, saya berkata, akhbirni an hajjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepadaku tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun aqada tis'an, melipat 9, yakni 9 jarinya, melipat 9. Lipat 9. Lipat 9. Mana begini? Aqada tu maknanya lipat. Tinggal sol. Ataupun mana-mana kau ni kau so. Dia gitu. Faqala, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, yakni di Madinah selama 9 tahun. Tidak pernah dia mengerjakan haji. Kemudian dia mengisytiharkan di kalangan orang ramai pada tahun ke-10 bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengerjakan haji. Maka datanglah sekian ramai orang ke Madinah. Semuanya mahu mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mahu beramal seperti amalannya. Kami pun keluarlah bersamanya hingga kami sampai ke Dzul Hulaifah. Di situ Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar, beranak situ. Dia pun menghantar orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, apa harus saya buat dalam keadaan begini? Maksudnya dalam keadaan begini, kaifa asna? Apa saya nak buat, macam mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, irtasili, yakni melalui utusan dia itulah. Irtasili, mandilah.
wastathfiri bi thawbin, dan bercawatlah dengan kain, cawat dengan kain. Wa ahrimi, yakni pakai cawatlah. Wa ahrimi, dan ihramlah, pakai ihramlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemayam di masjid, kemudian dia naik qaswa hingga bila untanya itu istawat bihi naqatuhu 'alal baida, bila untanya berada di tanah lapang, di baida, di tanah lapang. Nazartu, saya melihat, ila maddi basari baina yadayhi min rakibin wa mashin, saya melihat sejauh mata memandang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang berkenderaan dan ada yang berjalan kaki. Di sebelah kanannya pun begitu juga, sejauh mata memandang saya tengok ramai orang. Dan di sebelah kirinya pun begitu juga. Wa min khalfihi mithla dhalik, di sebelah belakangnya pun begitu juga, sangat ramai orang, sehingga sejauh mata memandang nampak orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kami. Al-Quran turun kepadanya dan dia mengetahui takwilannya. Tidak dia lakukan sesuatu, melainkan kami melakukannya. Dia ihlal tauhid, dia ihlal dengan tauhid. Yani labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah orang panggil ihlal tauhid, menyatakan tauhid, yakni melaungkan ucapan tauhid ini. Orang ramai pun mengucapkan, melaungkan talbiyah ni, ataupun ihlal ini, yang mereka ihlal, yakni dengan hak ni lah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik bihajjin, dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak apa-apa pun dari ucapan mereka itu. Rasulullah terus dengan talbiyahnya. Jabir radhiyallahu anhu berkata, kami tidak ada niat lain selain dari mengerjakan haji. Kami tidak mengetahui pun umrah, hinggalah bila kami sampai ke Baitullah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun istilam dia pun istilam rukun, yakni cuit, dia mencuit rukun, yakni bucu Kaabah itu. Faramala thalathan, dia pun ramal 3 kali, yakni berlari-lari anak sebanyak 3 keliling Kaabah tu. Wa masya arba'an, dan dia berjalan 4 keliling. Thumma nafadha ila maqam Ibrahim alaihi salam, kemudian dia pun pergi, dia tuju kepada maqam Ibrahim alaihi salam. Lalu dibacanya, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, ambillah bermula dari maqam Ibrahim ini sebagai musalla, yang di tempat sembahyang. Maqam berada di antaranya dengan Baitullah. Maqam berada di antara dia dengan Baitullah, yakni maqam Ibrahim itu berada di tengah, dia duduk di belakang lagi. Fakana abi yaqul, ayah saya selalu berkata, wala a'lamuhu dzakarahu illa 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak saya tahu melainkan dia menyebutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu baginda membaca dalam 2 rakaat sembahyangnya itu qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian dia pun kembali kepada rukun. Fastalamahu, lalu dilakukan istilam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaja minal bab, kemudian dia keluar dari pintu ke Safa. Bila dia hampir dengan Safa, dia pun membaca, inna Safa wal marwata min sya'airillah. Baca ayat Quran itu. Ibda bima bada Allahu bih, mulakan dengan apa yang Allah mulakan. Allah mulakan dengan Safa. Fabada abis Safa, dia mula dengan Safa.
Faraqiya alaih, Nabi SAW pun naik atas bukit Safa itu, sehingga dia nampak Baitullah. Dia pun menghadap kiblat. Di situ dia mentauhidkan Allah, mengucap takbir dan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Anjaza wa'dah, dia telah meluluskan, dia telah melaksanakan janjinya. Wa nasara 'abdah, dan menolong hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia telah mengalahkan pasukan bersekutu dengan sendirinya. Allah sahaja telah mengalahkan al-ahzab. Thumma da'a baina dhalik, kemudian dia pun berdoa di antara itu. Qala mithla dhalik, Nabi SAW mengucapkan demikian 3 kali, ucap seperti ini. Kemudian Nabi SAW pun turun ke Marwah, hingga bila 2 tapak kakinya mencecah batnil wadi, perut lembah itu. Sa'a, dia berlari, dia berlari sedikit, laju sikit. Hatta idza sa'idata, hingga bila 2 kakinya naik ke atas bukit itu, Marwah itu. Masya, dia berjalan pula. Bila dia naik, tak sampai Marwah lagi, naik sikit lah, tempat naik sikit, dia pun berjalan, yakni dengan perjalanan biasalah, sehingga sampai ke Marwah. Di atas Marwah dilakukannya seperti dilakukannya di atas bukit Safa, hinggalah akhir tawafnya di atas Marwah, yakni akhir sa'inya di atas Marwah itu. Faqala, dia pun berkata di situ, kalaulah saya telah mengetahui urusan akan datang saya, seperti mana saya telah mengetahui urusan masa lalu saya, tentu saya tidak bawa binatang hadyu atau binatang kurban ini, dan tentu saya tukarkan ibadat ni, haji ni, kepada umrah. Yani saya fasahkan, saya batalkan, saya tukarkan haji kepada umrah. Sesiapa di antara kamu yang tidak ada bersamanya binatang kurban, bolehlah dia halal, yani buka ihramnya. Waliyaj'alha umratan, dan hendaklah dia menjadikannya sebagai umrah. Maka Suraqah bin Malik bin Ju'shum pun bangun, bangkit dia. Dia berkata, wahai Rasulullah, adakah untuk tahun kita ini sahaja ataupun untuk selama-lamanya? Rasulullah SAW pun memasukkan jari-jarinya satu ke dalam yang lain, sambil dia kata, dakhalatil umrah fil hajj, dakhalatil umrah fil hajj. Umrah telah masuk ke dalam haji, umrah telah masuk ke dalam haji. Tidak, bahkan untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Ali datang dari Yaman membawa unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didapatinya Fatimah termasuk di antara orang yang telah membuka ihramnya, dan dia telah memakai pakaian yang berceluk, waqtahalat, dan dia bercelak pula. Fa ankara dzalika 'alaiha, Ali pun menegurnya atas perbuatannya itu. Dia berkata, Fatimah menjawab, ayah saya menyuruh saya buat begini. Qala, kata perawi ini, Jabir ni, fakana Ali yaqul bil Iraq, Ali mengucapkan semasa di Iraq lagi. Ini ihlal dia tu nanti seperti akan datang. Fadhahabtu ila Rasulillah, saya pun pergi, yang ini berkata di Iraq lagi, saya pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali ini pergi muharrishan ala Fatimah, dengan mengadukan halnya, mengadukan hal Fatimah tentang perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud bertanya, fima zakarat lau, tentang apa yang disebutkannya, tentang apa yang disebutkannya dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dia kata ayah dia suruh tu. Yalah kah? Dia nak tanya tu. Dia tanya tu. Fa akhbartuhu anni ankartu dhalika alaih. Saya ceritakan kepadanya, yang kata Ali. Saya ceritakan kepadanya, yang kepada Nabi, bahawa saya telah menegur dia atas perbuatannya. Faqala, maka Nabi SAW menjawab, sadaqat, benar dia. Betul lah tu, betul tu. Pak Fatimah buat tu betul. Apa yang kau ucapkan pada ketika engkau ihlal itu, pada ketika engkau nak hina faradtal hajj, pada ketika engkau nak buat haji, engkau kata macam mana? Kata Ali, saya berkata, ya Allah, saya berihlal dengan apa yang diihlalkan oleh Rasul engkau, yang ini seperti Rasul engkau. Ali berkata, bersama saya ada binatang kurban, fala tahillu, maka engkau tidak boleh halal. Dan Nabi SAW kata, engkau tak boleh buka ihram kalau lagu tu pasal engkau ada binatang kurban. Kata Jabir, kumpulan binatang kurban yang dibawa oleh Ali dari Yaman dan dibawa oleh Nabi SAW, kesemuanya 100, bilangannya 100 ekor. Qala, kata Jabir, semua orang buka ihram, halal, yang dibuka ihram, dan mereka menggunting rambut kecuali Nabi SAW dan orang-orang yang ada bersamanya binatang kurban. Bila tiba hari tarwiyah, tawajjahu ila Minan, mereka pun menuju ke Mina. Mereka ihlal haji pada ketika itu. Yang ini mereka sebutkan dengan suara yang keras untuk mengerjakan haji. Wa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik kenderaan dia. Fa shalla biha adh-dhuhra wal 'ashra wal maghrib wal 'isha wal fajr. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur, asar, maghrib, isya dan fajar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berada seketika di situ sehingga naik matahari. Baginda pun memerintahkan supaya dipasang qubah bulu, qubah dari bulu, dipasang untuknya di Namirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berjalan pergi. Orang-orang Quraisy tidak ragu-ragu bahawa tentu sekali Rasulullah akan berhenti di Masy'aril Haram, seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy semasa jahiliyah. Tetapi Rasulullah SAW telah melepasi Masy'aril Haram sehingga sampai ataupun pergi ke Arafah. Didapatinya qubbah telah pun dipasang untuknya di Namirah. Baginda pun turun di situ hingga gelincir matahari. Baginda pun memerintahkan supaya disiapkan kenderaan dia qaswa. Fa'ata batnal wadi, Nabi SAW pun pergi ke batnal wadi, perut lembah. Batnal wadi nama tempat lah. Fa khataban nas, di situ beliau berucap di hadapan orang ramai. Baginda berkata, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu haram kepada kamu seperti haramnya hari kamu ini, pada bulan kamu ini, di negeri kamu ini. Ketahuilah, segala sesuatu dari urusan jahiliyah berada di bawahku ini, di bawah dua kakiku ini terbatal. Darah jahiliyah terbatal, terhapus. Dan darah yang mula-mula sekali saya batalkan dari darah kita, yakni kes darah kita, ialah darah ataupun kes darah Ibni Rabi'ah bin Al-Harith. Ibni Rabi'ah bin Al-Harith pada ketika itu sedang masih lagi menyusu di kalangan Bani Sa'ad. Kabilah Hudzail telah membunuhnya. Dan ribal jahiliyah yang mula-mula sekali dibatalkan, ribal jahiliyah dibatalkan, dihapuskan. Dan riba yang mula-mula sekali saya batalkan ialah riba kita, yaitu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu' kulluhu.
Kerana riba itu semuanya terhapus, terbatal. Fattaqullaha fin nisa, jagalah pesanan-pesanan Allah tentang perempuan. Bertakwalah Allah tentang perempuan-perempuan. Apa maknanya? Yani jagalah pesanan-pesanan Allah tentang perempuan. Kerana kamu telah mengambil mereka dengan amanah daripada Allah, dengan amanah Allah, dengan jaminan Allah, dan kamu telah halalkan kemaluan mereka dengan kalimah Allah. Dan walakum alaihin, hak kamu atas mereka ialah mereka tidak boleh membenarkan sesiapa memijak tilam-tilam kamu. Mereka tidak membenarkan sesiapa yang kamu tidak suka memijak tilam-tilam kamu. Sekiranya mereka melakukan demikian, fadribuhun darban ghaira mubarrih, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak berat, yang tidak mencacatkan. Walahunna alaikum, hak mereka atas kamu pula ialah kamu wajib memberi rezeki, kamu wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian kepada mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang diterima oleh ramai. Sesungguhnya telah kutinggalkan pada kamu sesuatu yang mana sekali-kali kamu tidak akan sesat sesudahnya jika kamu berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Kamu akan ditanya tentang aku, apakah nanti kamu akan menjawab? Mereka berkata, kami bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan dan menunaikan yakni amanah Allah, wa nasahta, dan telah engkau sampaikan dengan seikhlas-ikhlasnya, sebaik-baiknya. Faqala bi isba'ihi sababah, Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, diangkatnya ke langit, wa yankutuha ilan nas, dan diisyaratkannya kepada orang ramai. Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Dia 3 kali. Thumma adzana, kemudian Nabi SAW pun menyuruh azan, menyuruh sahabat dia azan, kemudian iqamah. Baginda pun bersembahyang zuhur, kemudian diiqamatkan. Dia lalu baginda bersembahyang asar. Baginda tidak bersembahyang apa-apa pun di antara 2 sembahyang itu, yang tak ada sembahyang apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW pun naik kenderaan dia hingga sampai ke mauqif, hingga sampai ke mauqif, yang di tempat wukuf. Baginda SAW meletakkan perut untanya Qaswa ke batu besar, dan ja'ala hablal musyat baina yadayhi, dalam keadaan hablal musyat itu berada di hadapannya. Yani hablal musyat itu nama tempat lah. Dalam keadaan hablal musyat itu berada di hadapan dia, dia duduk situ dekat batu-batu banyak. Wastaqbalal qiblah, dan menghadap kiblat. Falam yazal waqifan hatta gharabat asy-syams, terus baginda wukuf hinggalah jatuh matahari, dan hilang kuning matahari itu sedikit. Hatta ghabal qurs, dan sehingga hilang bulatan matahari itu, hingga hilang bulatan matahari itu. Wa ardafa Usamah khalfahu, Nabi SAW boncengkan Usamah di belakangnya. Ini dia gendong Usamah di belakang. Rasulullah SAW pun berangkat. Waqad syanaqat lil Qaswa az-zimam, dalam keadaan baginda menarik tali unta itu, tali kekal dia tu, dia tarik tali kekal dia sehingga kepala unta itu benar-benar mengenai tempat letak kaki di bahagian hadapan itu, bahagian hadapan unta, tempat orang duduk. Lepas tu dia ada letak kaki macam bantal gitu. Kalau nak jalan lengah, dia belunjuk letak atas tu lah, di hadapan pelana dia tu. Sehingga betul-betul kepala unta tu kena maurik rahlihi. Maurik itu tempat
orang yang berkenderaan itu nak belunjuk kaki dia, nak menghilangkan penah dia belunjuk letak atas tu. Betul-betul kena kepala tu, jadi pasal dia tarik kuat kan, kepala tu jadi gitulah, terakat sepuluh orang tarik kuda tu, jadi kepala dia tu jadi ke belakang. Wa yaqulu bi yadihi al-yumna, dan dia berkata dengan tangan kanan, yakni mengisyaratkan dengan tangan kanannya, ayuhan nas as-sakinah, sahabat-sahabat, as-sakinah, as-sakinah, tenang, tenang, bertenang. Setiap kali Nabi SAW sampai di satu kawasan yang tinggi, satu kawasan yang tinggi, arkha laha qalilan, Nabi SAW pun melepaskan sedikit tali unta itu, sehingga unta itu naik, hinggalah Nabi SAW sampai ke Muzdalifah. Di situ Nabi SAW bersemayang maghrib dan isya dengan satu azan dan dua iqamat, dan Nabi SAW tidak mengerjakan apa-apa sembahyang sunat di antara dua sembahyang itu. Kemudian Rasulullah SAW pun berbaring hinggalah naik fajar, baring di situ, tidur kau ikutlah, baringlah hingga naik fajar. Nabi SAW bersembahyang fajar ketika nyata waktu subuh, ketika jelas waktu subuh dengan satu azan dan satu iqamat. Thumma rakibal qaswa, kemudian Nabi SAW naik unta qaswa hingga sampai ke Masy'aril Haram. Di situ Nabi SAW menghadap kiblat. Fada'ahu, Nabi SAW mendoa. Fada'a wa kabbarahu, berdoa kepada Allah, membesarkan Allah, takbir, wa halalahu, dan bertahlil, la ilaha illallah, wa wahdahu, la ilaha illallah wahdahu. Misalnya dia kata wahdahu tu, wa wahdahu tu, lagu itulah. Falam yazal waqifan, Nabi SAW terus berada di situ hingga asfara jiddan, hingga benar-benar cerah waktu subuh itu, hingga benar-benar cerah waktu subuh itu. Tapi belum habis lagi waktu subuh, yang dekat nak habis subuh. Fadafa'a qabla an tatlu'a asy-syams, dari situ baginda berangkat sebelum naik matahari. Wa ardafal Fadl bin Abbas, di situ Nabi SAW gendong Fadl bin Abbas pula. Dia ni adalah seorang pemuda hasanah sya'r, yang cantik rambutnya, abyad, putih orangnya, wasiman, kacak, orangnya kacak lah, orangnya kacak. Rasulullah SAW pun falamma dafa'a, bila Rasulullah SAW pergi berangkat, marrat bihi zu'un, tiba-tiba lalu dekat Nabi SAW itu beberapa ekor unta, lalu di sebelah Nabi SAW. Abbas pun mula memandang kepada mereka. Jadi unta-unta ini memuatkan orang-orang perempuan. Abbas pun tengok kepada orang-orang perempuan ini. Rasulullah SAW pun letakkan tangan dia atas muka Fadl, dia pun memaling, fahawwal al-Fadl wajhahu, Fadl pun palinglah, dan dia letak, dia tolak tak boleh tengok. Jadi Fadl pun memalingkan wajahnya ke sebelah lagi, ke sebelah, ke arah yang lain. Yang zur, dia melihat juga di sana. Rasulullah SAW pun pusing pula, tangan dia tu dari sebelah lagi tu, ala wajhil Fadl, yang letak atas muka Fadl, pusing, yasrifu wajhahu, memusingkan mukanya dari sebelah lagi tu, yang mana dia sedang melihat ke sebelah itu, sehinggalah dia sampai ke batn Muhassir. Faharraka qalilan, di situ Nabi SAW menggerakkan sedikit, melajukan sedikit kenderaannya. Kemudian dia lalu mengikut jalan tengah yang membawa kepada Jamrah Kubra. Ini jalan tengah yang akan membawa dia ke Jamrah Kubra, Jamratul Aqabah, hinggalah dia sampai kepada jamrah yang terletak dekat syajarah, dekat pokok. Di situ Nabi SAW melontar jamrah itu dengan 7 biji anak batu. Baginda bertakbir
bersama setiap anak batu yang dilontarnya itu. Anak batu itu mithli hasal khadaf, sebesar anak batu orang buat buat bedah, orang buat bedah. Rama min batnil wadi, dia membaling ataupun melontar daripada batnil wadi. Thumma sarafa ila al-manhar, kemudian Nabi SAW pun pergi ke manhar, yang di tempat sembelih binatang. Di situ Nabi SAW telah menyembelih 63 ekor unta dengan tangannya sendiri. 63 ekor unta. Kemudian Nabi SAW pun memberikan kepada Ali hak baki lagi. Fanahara ma ghabar, Ali pun menyembelih yang baki lagi. Wa asyrakahu fi hadih, Nabi SAW mengungsikannya dalam kurban itu, binatang kurban itu. Kemudian dia memerintahkan supaya diambil seketul daging dari setiap ekor unta yang disembelih tadi dan dimasukkan ke dalam periuk besar, lalu dimasak. Maka kedua mereka pun makan dagingnya, makan sikit, dan minum ataupun hirup kuah dia. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun naik kenderaan dia pula. Fa afadha ila al-bait, lalu dia pergi ke Baitullah, menuju ke Baitullah. Di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur, dia pun pergi kepada Bani Abdul Muttalib yang sedang mencebok air lah, sedang ambil air daripada telaga Zamzam, beri minum kepada orang. Nabi SAW kata, inzi'u Bani Abdul Muttalib, tarik tali itu, angkat naik. Wahai Bani Abdul Muttalib, falaula an yaghlibakumun nas ala siqayatikum, kalau tidak kerana aku bimbang orang ramai akan mengalahkan kamu dalam mengeluarkan air dari telaga itu, tentu aku tarik bersama kamu, tentu aku tarik tali buat naik timba air itu bersama kamu. Fanawaluhu dalwan, mereka pun memberi satu timba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu beldi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minumlah air. Lepas tu sanad asal lagi lebih kurang tu juga, dia kata supaya cuma dalam hadis ni, dalam sanad ni ada riwayat sebut tanya lagu mana, wa kanatil arab yadfa'u bihim Abu Sayyara ala himar uryin. Ini orang-orang Arab yadfa'u bihim Abu Sayyara ala himar uryin. Orang-orang Arab semua sekali yadfa'u bihim, ditolak mereka, yakni mereka pergi dengan menaiki himar uryin, yakni keldai yang kosong belakang, ala himarin uryin, atas himar uryin yang kosong belakang. Falamma ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melepasi Muzdalifah, daripada Muzdalifah bil Masy'aril Haram, sampai di Masy'aril Haram, bila sampai ke situ orang Quraisy tidak ragu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mesti akan hanya berada di situ saja. Dan itulah tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat berhenti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pada sangkaan mereka. Di situlah manziluhu thamma, di situ. Fa ajaza, tiba-tiba Nabi telah melepasi tempat itu, pergi lagi. Walam ya'rid lahu, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada isyarat ataupun melakukan sesuatu yang menunjukkan dia akan melepasi tempat itu, hinggalah dia pergi ke Arafat. Fanazala, maka dia pun turun di situ. Diriwayatkan daripada Jabir, ini hadis Jabir belakang. Dalam hadisnya itu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini beza daripada yang tadilah, tak ada. Saya telah menyembelih di sini
Mina semuanya adalah tempat sembelih. Jangan duduk tuju sini saja, lain pun boleh juga maknanya. Fanharu fi rihalikum, sembelihlah kamu pada tempat-tempat tinggal kamu. Saya berhenti di sini, saya wukuf di sini, padahal Arafah tu semua sekali mauqif, tempat wukuf belaka. Saya berhenti di sini, dan jam'un yakni Muzdalifah itu semuanya mauqif, yakni tempat berhenti belaka, boleh nak berhenti mana-mana pun. Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Mekah, dia pergi ke Hajar, yakni Hajarul Aswad lah. Lalu diistilam, yakni dicuitnya atau disapunya. Istilam, sapunya dengan tangan. Thumma masya ala yaminih, kemudian dia pergi ke sebelah kanan, Faramala thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ramal, yakni berlari-lari anak sebanyak 3 keliling, dan berjalan kaki 4 keliling. Seterusnya riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya orang-orang Quraisy dan orang yang mengikut agamanya berhenti di Muzdalifah. Mereka ini dinamakan golongan Hums. Orang-orang Arab selainnya berhenti di Arafah. Ini semasa jahiliyah. Bila Islam datang, Allah memerintahkan nabinya supaya pergi ke Arafah dan wukuf di sana, kemudian berangkat dari sana. Itulah maksud firman-Nya Azza wa Jalla, thumma afidu min haitsu afadhan nas, kemudian berangkatlah kamu dari tempat orang ramai berangkat, yakni dari Arafah. Riwayatkan daripada Hisham daripada ayahnya ini Urwah, katanya orang-orang Arab bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang, kecuali golongan Hums. Hums ialah orang-orang Quraisy dan anak-anak pinak mereka, kelahiran mereka lah. Kanu yatufuna uratan, yakni orang-orang lain selain daripada mereka bertawaf dengan telanjang, kecuali kalau puak-puak Hums ini memberikan pakaian. Kerana itu orang lelaki memberikan kepada orang lelaki, dan orang perempuan memberikan pakaian kepada orang perempuan. Hums tidak keluar dari Muzdalifah, dia keluar daripada Mekah tu sampai kepada Muzdalifah sahaja. Sedangkan orang lain semuanya sampai ke Arafah. Riwayat daripada Aisyah lagi, katanya Hums ialah orang-orang yang Allah telah turunkan firman-Nya berhubung dengan mereka, yaitu thumma afidhu min haitsu afadhan nas, kemudian berangkatlah kamu dari tempat orang ramai berangkat. Qalat, kata Aisyah, orang ramai berangkat dari Arafah, adapun Hums mereka berangkat dari Muzdalifah. Yaqulun, mereka berkata, kita tidak akan berangkat melainkan daripada tanah haram juga. Bila turun ayat afidhu min haitsu afadhan nas, mereka pun kembalilah ke Arafat, yakni pergi ke Arafat. Kemudian riwayat daripada Jubair bin Mut'im, katanya saya kehilangan seekor unta. Saya pun pergi mencarinya pada hari Arafah. Saya nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri bersama orang ramai di Arafah. Saya berkata, wallahi inna hadha laminal Hums. Wallah, ini betul-betul puak-puak Hums ni, memang puak-puak Hums ni. Fama sya'nuhu hahuna, kenapa mereka berada di sini? Wa kanat Quraisy, orang-orang Quraisy itu dibilang atau terbilang sebagai golongan Hums. Jadi dia harap apa sih? Pasal baru tahu. Habislah bab ini, agak panjang. Lepas tu bab-bab seterusnya pun dia perincikan apa yang sudah sebut dalam. Walau bagaimanapun di celah-celah hadis ini banyak pengajarannya. Baik, kita balik kepada hadis yang pertama, haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita sudah maklum,
Nabi SAW buat haji hanya sekali saja pada tahun yang ke-10. Riwayat Jabir adalah riwayat yang dianggap riwayat paling terang, paling panjang, detail, jelas, sebut habis. Sebab itu ulama-ulama mengutamakan hadis Jabir ini daripada hadis yang lain. Hadis Jabir ini begitu terperinci dan menjadi asas kepada bab amalan haji ini, sehingga ulama-ulama buat buku berasingan berdasarkan ni, dia buat keluar masalah daripada hadis Jabir ini. Sehingga Ibnul Munzir telah tulis satu juzuk, satu kitab khusus berkenaan dengan hadis Jabir. Dia hurai hadis Jabir ini, sehingga dia buat keluar masalah fiqh daripada hadis ni saja lebih 150 masalah daripada hadis ni saja. Imam Nawawi kata, kalau diperhatikan lagi, kalau kita perluh lagi perhatian kita, tentu sekali ganda lagi akan boleh ditambah masalah fiqh tu, boleh dikeluarkan daripada hadis ini. Nak ceritanya hadis ini besar artinya dalam bab haji ni. Ulama-ulama pun banyak menulis tentang haji, walau bagaimanapun mereka tetap menjadikan hadis Jabir ini sebagai rujukan. Ulama-ulama pun banyak menulis tentang haji, walau bagaimanapun mereka tetap menjadikan hadis Jabir ini sebagai rujukan utama. Rujukan utama. Baiklah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad. Pada atas itulah, bawah tu tak kira lah, ambil atas. Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya. Siapa Ja'far? Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq, orang Syiah anggap sebagai imam yang ke-6 mereka. Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana mereka nisbahkan fiqh mereka kepada Ja'far inilah. Mereka panggil Ja'fari, fiqh Ja'fari, ataupun mazhab Ja'fari, Ja'fariyah. Ni Ja'far inilah nisbah kepada Ja'far ni. Ja'far ni seorang yang baik, tak ada apa-apa, sebenarnya tak ada kena mengena dengan Syiah, tapi orang Syiah tarik kepada dia, dan berpuluh-puluh ribu hadis mereka kaitkan dengan Ja'far ni. Kononnya Ja'far kata begini, Ja'far suruh begini, Ja'far buat begini, padahal tak ada that. Banyak daripada yang mereka kaitkan dengan Ja'far itu sebenarnya, kalau kita terima, memalukan. Sebenarnya mengaibkan Ja'far itu sendiri. Dia ambil dari Ja'far bin Muhammad, ambil daripada ayahnya. Ayahnya siapa? Muhammad. Muhammad ini Muhammad Al-Baqir, yakni orang yang dipercayai oleh orang-orang Syiah sebagai imam yang kelima, maksum, dilantik oleh Tuhan, mengikut mereka dengan itu perincian dalam pahaman mereka lah. Muhammad Al-Baqir. Dia pun kata, kami masuk menemui Jabir bin Abdullah. Ini kita terima riwayat dia. Dia ambil daripada Jabir bin Abdullah, kita terima. Adapun orang Syiah, dia panggil hadis tu kata-kata Ja'far Sadiq saja, ataupun kata-kata Muhammad Al-Baqir saja pun hadis dah bagi dia. Tidak perlu sanad dia bersambung sampai ke atas ke apa, sebab dia tak ada dengan Nabi SAW. Dia ada dengan sahabat. Dia nak tahu apa-apa tentang Nabi, dia tahu melalui sahabat, seperti orang lain jugalah. Tapi mereka tak mahu terima. Mereka kata macam-macam lah, tak perlu ada sanad dah. Tak kaya dia pelawak, dia kira begitu. Tapi bagi kita tak boleh. Semua siapa pun kena ada sanad. Tanpa sanad kita tak boleh terima. Walaupun orang yang berkenaan baik, mungkin baik, macam Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir ni baik, tak ada apa-apa masalah. Tapi kita mana kita tahu orang lain cuba buat atas nama dia, mana kita tahu. Dengan sebab itu kita nak pasti sanad. Baiklah, dia di antara orang-orang yang pergi berkunjung kepada
Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu dianya sudah tua dah, Jabir ni. Mata dia buta, tak nampak. Dia pergi, Jabir pun tanya, siapa ni mari ramai-ramai ni? Tanya seorang tanya, ni siapa? Oh ya, ni nama ni, mari sini. Oh, tak apalah. Pas seorang jumpa mata, kita kata. Sehingga sampai kepada saya, kata Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anak kepada siapa? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin tu imam yang keempat. Orang Syiah anggap imam yang keempat. Ali Zainal Abidin tu anak kepada Sayyidina Husain. Anak kepada Sayyidina Husain yang dianggap oleh orang Syiah sebagai imam yang ketiga. Ni keturunan Sayyidina Husain lah, keturunan Sayyidina Husain. Dia pun tanya siapa ni? Saya pun rakyatlah. Saya Muhammad bin Ali bin Husain. Muhammad bin Ali bin Husain. Bila saya sebut gitu, dia pun Allah tanya ni. Allah tanya pasal dia tak nampak. Allah ke kepala saya. Bila Allah tu dia pun gagal dia cari butai baju alik atas sekali dia pun buka butai baju. Lepas tu dia gagal alik bawah sekali dia buka butai baju. Dia pun masuk tangan ni, jamu ada tanda kasih dia, sayang dia kepada cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun letak tangan ni. Di antara dua tetek saya pada ketika itu masih muda belia lagi. Kata Muhammad Al-Baqir, dia pun ucapkan marhaban, selamat datang kepadamu wahai anak saudaraku. Jadi anak saudara tu bukan anak saudara dia sendiri, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia anggap sebagai saudara dia, kan? Adik-beradik. Jadi anak cucu dia pun dia kira anak saudara dah lah. Dia kira anak saudara. Pada ketika itunya dia buta. Jadi daripada hadis ni kita faham, nak melayan tetamu apabila orang pergi, elok kita tanya ni siapa. Daripada hadis ni, hadis Jabir ni, dia tanya, berkenalan, ta'aruf, orang kata ta'aruf. Ni siapa, daripada mana. Lepas tu kalau orang yang patut, orang yang ada sejarah lah, ada sejarah tok nenek dia dengan kita ataupun dengan tok nenek kita, kita lebih mesra lagi, lebih nampak kemesraan lagi, sesuai dengan keadaan dia. Macam di sini Muhammad Al-Baqir dia masih muda lagi, sesuai lah kalau dia hola tangan masuk letak dada, tak apa. Tapi kalau orang tua tidak sesuai. Kalau budak lagi boleh kita sapu kepala dia, tak apa. Tapi kalau orang tua tak sesuai, nak sapu kepala lah tu. Ini tengok keadaan lah. Bagaimanapun untuk menunjukkan kasih sayang dan kemesraan dengan mereka tu boleh dibuat dengan sesuatu cara yang sesuai dengan mereka. Macam di sini dia masih muda lagi, boleh buat lagi tu. Dan ucapkan selamat datang. Kita boleh kata selamat datang, boleh. Kita boleh kata kepada seseorang itu anak saudara saya, walaupun dia tu tidak anak saudara kita sebenar, boleh kata berdasarkan hadis ini juga. Lepas tu orang mari ni kira-kiranya mari nak tanya dia lah, sebab dia sahabat yang semua orang tahu, paling detail, paling terang menceritakan hadis tentang haji ni. Pakak pergilah orang-orang kemudian ni buat tabi'in ni, lagu tu lah cara dia. Bila tahu seorang sahabat ni dalam masalah ni, dialah yang paling kemas sekali hadis, paling molek sekali, paling jelas sekali. Pakak pergi jumpa dia. Tahu bab haji, pergi jumpa dengan hak ni. Dalam bab ni orang ni, pergi jumpa dia. Itulah cara tabi'in. Dengan cara begitulah ilmu ni berkembang. Selepas tabi'in pula tahu ni anak murid Jabir, tentu sekali dia dapat daripada Jabir hadis tu, kita nak pergi jumpa dengan dia, kita kena utamakan dia lebih daripada orang lain. Pakak pergi pula ramah. Begitulah seterusnya sampai kepada kita, zaman kita. Malam ni kita baca hadis Jabir, siapa pula pada kita ramah. Begitulah seterusnya cara hadis itu berkembang. Dia pun tanya, dia pun katalah, tanyalah apa yang kau mahu, tanyalah, nak tanya kepada dia, tanya. Saya pun tanyalah dia. Lepas tu cerita, lepas dia ni buta, waktu semayang pun masuk, dia pun
berdiri. Dia pakai kain tu, kain selai aja. Mana lilit kain tu selai. Kain tu bukan panjang sangat. Kalau dia sakut alik ni nak jatuh. Sakut alik ni tak jatuh. Mana kena sakut molek barulah lekat. Pasal kain itu tidak panjang sangat, tidak besar sangat. Tapi dia pakai kain satu saja dia sembahyang. Satu. Padahal dia kata ridak selimut dia, kalau dia nak selimut lagi, nak suruh kemah, ada duduk sakut, dia menyakut baju. Tapi dia tidak pakai, dia pakai satu kain untuk menunjukkan bahawa sembahyang ni boleh pakai satu kain pun. Daripada sinilah ulama mengatakan kalau pakai kain saja pun sah sembahyang, sah. Nampak dada, nampak kapok ni, sah. Nampak bahu gapo, tak pakai piah gapo, sah sembahyang. Tapi kena beringat satu perkara, iaitu dalam mazhab Ahmad, kalau tak tudung bahu ni tak sah sembahyang. Kena jagalah. Tak tudung kepala tak apa. Bahu ni kalau pakai kain pun, pakai kain plekat lah kita kata, bahu ni kena tutup. Mengikut mazhab Ahmad, bukan mazhab Syafi'i. Tapi kita kena melera lah. Dia orang besar juga. Molek kalau kita pakai serban, kalau kita kata buka serban tu sebar atas ni. Kain tuala kau paling tak ada lah. Kain tuala cuci sebar atas ni. Itu yang paling baik. Paling baik. Setengah orang waktu dia tak tahu mazhab ni, waktu dia tidak tahu, kain serban tu dia ambil, dia lilit di kepala. Kat sini ni tu buka. Tu tak faham tu, tak tahu. Kalau kita tak tahu lagi kena baikilah. Tidak lebih utama pakai serban di kepala ni berbanding tudung di sini. Baik kita buka serban tu sebar di atas ni, lebih baik. Sebab hak ni hak khilaf antara sah dengan tak sah. Hak ni tak ada khilaf, sah belakang. Kalau tak tudung tu, tak pakai piah kau, tak pakai serban kau, sah belakang. Dalam riwayat yang lain pernah juga, pada masa yang lain Jabir semaya dia pakai sah kain lagu tu. Dalam Muslim ni ada jumpa, dalam Bukhari pun ada. Ada tabi'in itu tengok, mana dia ni orang tua ni pakai kain sah, pada kain ada duduk sakut, dia saja yang pakai. Apa? Orang tu kata, tuan pakai kain selah ni, kain ada. Saya sengaja nak suruh bodoh sepamu ni lah tengok, kata dia. Nak suruh bodoh sepamu lah tengok, biar reti sikit semaya ni sah lagu ni. Dia kata lagu tu lah. Jadi orang tua boleh kecek dengan budak agak kasar gitu sikit. Budak-budak ni dia suka mainnya lagu tu. Orang tua tu kata gitu. Jadi kalau dia kecek kasar sikit, budak-budak jangan ambil hati lah. Tapi kalau orang tua tak lewat gitu, dia mudah serah hati. Ni cerita budak-budak. Cara dia nak mengajar dengan cara begitu, dengan cara dia buat. Kadang-kadang sahabat ni dia pakai selai kain. Ada situ, dia pun semayang, dia jadi tu iman. Padahal orang lain ada lebih lengkap lagi berpakaian daripada dia. Di sini menunjukkan keutamaan tidak terletak pada kelengkapan pakaian itu. Yang utamanya iaitu siapa yang lebih dari segi ilmu dia ni, macam sini ni, dari segi umur dia, dari segi kedudukan dia sebagai sahabat tu, dia lebih daripada orang lain. Kena utamakan dia jadi tu iman. Jangan dikira pakaian dia tu. Sebab tu kita kata kalau nak keluar masalah sini banyak benar ni, boleh tubik masalah ni, masalah pekor. Cuba tengok sikit je. Kalau seterusnya kalau kita pergi, banyak benar, boleh keluar masalah. Dari segi mengutamakan, walaupun buta, di sini buta tapi dia alim, kita kena utamakan dia. Dia buta, dia orang lain tak buta, kena utamakan dia. Boleh jadi dah tua bacaan pukul molek lah sikit kiranya. Ni tak ada sebut, kira-kiranya kita boleh faham daripada hadis. Tua kurang molek lah sikit bacaan dia, boleh jadi gigi kau tak ada kau seputu dua mana tahu. Orang lain yang ada tidak lebih utama. Yang lebih utama ialah dia sahabat, dia lebih banyak ilmu. Tak kira dia buta ke, dia tua ke, tak kira. Lebih utama dia. Dengan sebab itu dia je jadi tu imam. Apalagi orang pergi ke rumah dia, orang pergi ke rumah dia ni, di rumah dia lebihlah utama tuan rumah daripada orang lain. Kalau tidak sabit tu pun, orang pada masa itu dia akan mengutamakan sahabat daripada orang lain. Daripada hadis ni juga kita faham betapa kita kena muliakan ahlul bait, keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi kita kena muliakan.
kita kena hormat, kita kena jaga. Kalau kita duduk serai Syiah ke apa tu, agama duduk serai, kita tidak serai Ahlul Bait. Koyak sama dah. Sebab kita serai agama Kristian lah, kita kata tak betul sini. Bukan kita serai Nabi Isa, sama sekali tak. Suku tu. Sayang kepada dia mesti kena sayang. Tidak beriman orang yang tidak sayang kepada Ahlul Bait. Tidak beriman. Itu akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita bukan benci. Kalau setengah orang dia kata tentang Syiah, pada tentang Ahlul Bait. Dah, tidak lagu tu, dia tak faham. Dia kata benci kepada Ahlul Bait lah. Tak pernah kita kata macam tu. Kalau kita duduk serai tu Syiah, dia tak betul pasal dia merosakkan nama demon ni. Itu makna kita sayanglah, kita bela dia. Kita membersihkan nama dia. Dia tidak sayang, dia burukkan Ahlul Bait tu. Kita tidak, kita cuba membersihkan. Makna kita sayang lah tu. Cara membersihkan, memuliakan Ahlul Bait, sayang kepada Ahlul Bait, sebahasa orang yang dan dengan dia, dan dengan dia. Di zaman kita pun begitu juga. Kalau tidak, sejarah dia tu kita kena bersih molek, kita kena jaga molek. Ajaran dia tu biar molek. Jangan sampai orang nampak teruk dia tu. Kalau pokok Syiah ni dia kata, orang tidak, kubur dan dubur saja. Pokok Syiah faham lagu tu. Dia kata Muhammad Al-Baqir ni pernah keluar, telanjang bagai. Orang tengok belakang. Perawi tu sendiri tu pun tengok. Dia kata tak apa. Moga dia pakai apa dia? Dia pakai kapur, dia comot kapur, dia kubur dan dubur. Tak pakai kain pun. Telanjang bagai keluar tengok. Nak menunjukkan tidak aurat. Teruk. Benda-benda lagu ni kita kena bersihkan. Tak betul tu mencemarkan nama baik dia. Ada ke benda sabah dia ni buat kerja benda lagu tu. Di antaranya riwayat pokok dia ni daripada Ja'far Sadiq Muhammad Al-Baqir. Dia kata kalau orang tu semaya, kalau keluar air mani, keluar air mazi, siapa ketumik dia pun tak batal lagi air semaya. Tengok. Pada agak dia semaya siapa keluar gitu mu tu. Semaya kalau agak dia. Kalau kis sakit tu kis lain pula tu. Tengok kan. Pelik tu. Pekoh gak dia lagu tu. Pekoh Ja'fari dia kata. Dia kata kalau tak ada air, kita tayamum. Dia kata tidak tayamum, ambil air semaya ni dengan air liu. Lagu mana nak ambil semaya dengan air ludah pula dia. Ludah bubuk. Biar banyak ambil petang waktu. Pelik pekoh. Pekoh apa lagu tu? Mencemarkan nama baik. Kita cuba bersihkan, bukan lagu tu. Dia kata Muhammad Al-Baqir ni ajar muta'ah dengan orang perempuan, bebas, banyak mana nak menikah dengan orang perempuan, semalam ke apa, dengan pelacur pun boleh ke apa. Semua karut belakang. Kita cuba bersihkan. Tak betul, takkanlah demon ni ajar lagu tu. Kita cuba bersihkan. Dia kata kita benci kepada Ahlul Bait. Mana benci? Kita sayang lah tu yang kita bersihkan tu. Kalau tidak, kalau orang kafir pun, orang tak ada agama pun, kalau dia dengar lagu tu, ajaran gapol lagu ni. Lepas tu 10 Muharram katok tubuh ni habis berdarah belecah pesai ke diri. Muhammad Al-Baqir ajar lagu tu, Ja'far As-Sadiq. Ya, kau lagu tu. Itulah sebab kita kata kita cuba bersihkan demon ni. Makna kita sayang dia yang bawa ajaran kaitkan dengan demon ni tu. Hak bukan tidak sesuai dengan Islam sama sekali. Tu hak benci kepada Ahlul Bait. Walaupun dakwa kasih, tak ada makna kasih siapa menuhankan Ahlul Bait tu. Apa makna? Siapa menuhankan Ahlul Bait, dia tahu perkara gaib ni. Muhammad Al-Baqir tahu perkara gaib, tahu bilangan hujan, titisan hujan, bilangan pasir di atas bumi ni, tahu bilangan bintang-bintang, bilangan duri pada pokok kayu, tahu habis. Tu sifat tu tu. Dia beri. Supaya orang Kristian beri sifat Tuhan kepada Nabi Isa. Kalau kita bersihkan, itu makna kita sayang, tanggungjawab kita. Dia tidak faham. Lepas tu memuliakan anak cucu Nabi lagi. Kalau orang tu mendakwa dia tu anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apalah kita terima, tengok seanak dia betul ke tidak. Kalau betul, dia kena jagalah. Macam mana anak cucu Nabi? Kena jaga molek lah. Ya, anak hairat anak cucu Nabi ni ada tak? Sini anak cucu Nabi, sini anak cucu Nabi, ada belakang mana-mana dah. Kalau di Pakistan lagi parok lagi. Hak ni Siddiqi, pada keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Hak ni Umari, keturunan Umar. Hak ni Uthmani, keturunan Sayyidina Uthman. Hak ni Alawi, keturunan Sayyidina Ali. Hak ni keturunan Ayubi, Abu Ayyub Al-Ansari. Hak ni keturunan disebut alif belakang tu ada saja.
Sebab itulah Syekh Safdar, seorang ulama hadis di Pakistan, dia kata ya herannya bagaimana anak cucu Abu Jahal, Abu Lahab dia tak ada ni. Ada juga dia betul pun ada keturunan juga. Hak soal orang tak soal orang benci ke dia tu soal lain, tapi apa yang jadi pakat duduk kait dengan pupuk ni. Yang mana belum tentu lagi, kadang-kadang saja-saja ya dia nak naik kedudukan keluarga dia kait kat keturunan dengan orang ni. Orang ni berbala juga ni. Lepas tu perangannya teruk. Perangannya teruk. Keturunan Nabi kononnya. Keturunan Sayyidina Abu Bakar kononnya. Inilah yang berlaku. Lagi dahsyat. Tempat kita tak ada penyakit tu. Tak ada penyakit tu berat tu. Ada Siddiqi kan apa benar? Umari. Rizwi itu Ali Ar-Ridha. Ja'fari. Jafri. Tu yang lain tu. Kadang-kadang orang aja Jafri. Ja'fari ni lah. Ja'far ni. Kononnya keturunan Ja'far As-Sadiq. Apa keturunan yang lain ke pun ada? Hanya ada saja yang lari dah. Apabila nampak orang ni nak benar ni, orang ni benar, pergilah gini. Lagu tu. Pada ketika orang tu benar, pergi lagi tu. Baiklah. Dia pun sembahyanglah. Fasalla bina, dia jadi tu imam. Saya pun kata, ceritalah kepada saya tentang haji Rasulullah SAW. Dia pun lipat 9. Buka so, lipat 9. Gini, lipat 9. So gini kau. Kita kata maknanya 9 tahun Nabi duduk Madinah ni, tak pergi sekali buat haji. Ni. Lepas tu pada tahun yang ke-10 barulah nak pergi buat haji. Ijtihad di kalangan orang ramai. Sampai di sini Nabi SAW ijtihad, kata Rasulullah SAW nak pergi buat haji. Orang ramai pun mari ke Madinah, mari daripada segala pelosok mari. Semuanya nak ikut Rasulullah SAW, nak buat sumpah hak Nabi SAW buat. Semuanya tahu, hak maklum pada ketika tu nak buat haji saja, tak ada orang lain. Ada pun fasakh haji kepada umrah tu, hak tu kemudian seperti yang dalam sini pun ada sebut kemudian. Ini menunjukkan bahawa pemerintah kalau dia nak buat sesuatu yang besar, dia kena ijtihad kepada orang ramai, kena maklumkan kepada orang ramai. Jangan buat senyap-senyap, terutama perkara yang perlu dicontohi. Maka dia kena ijtihad. Lepas tu nampaknya tak ada dah kita malam ni pasal panjang ni juga ni. Kalau nak uras sesuatu panjang, kena berhenti sekat tu lah, terjemuh saja nampak banyak malam tu. Kita berhenti sekat tu lah. Allahu a'lam.